Cubalah buat semayang sendiri, tarawih buat mengah, walaupun buat slow ke buat laju ke mengah, ikut imam tu paling relax. Mengah ada orang yang dia bagi salam, dia sujud, dia jaga-jaga, rupanya dah witir. Ada tunggu betul lelapnya. Ada. Itu sebab kalau nak selesa buka puasa, makan sekadar itu tenaga, jangan banyak sangat makan. Kalau makan banyak sangat tarawih itu yang rukuk nak terkeluar balik, apa dia makan? Allahu Akbar. Allah Ta'ala itu nak rukuk tu keluar, makan jangan makan banyak sangat. Makan sekadaran untuk tenaga. Itu sebab bila makan, orang buat dia dah masak, dia biasa ni dia kurang. Kalau dia siapkan makanan dia kurang makan. Orang buat dia makan pun sekadaran tu. Orang buat apa yang kita tahu. Dan kadang dia dah siap dulu. Apa? Tak tahu suami dah depan berapa makan. Menteneng baru dia sebenarnya cakap menteneng tu kira penuh betul lah. Dia duduk je. Benar. Abang tak kita tahu. Jalan dulu. Dia suruh jalan dulu. Ada harapan. Ada harapan terkorban kan. Itu dia. Dan tutup dengan witir. Tapi itu silap kita pun. Kita kena ingat satu-satunya solat sunat yang Nabi tak pernah tinggal, solat sunat witir. Sebelum Nabi wafat, Nabi pesan kepada sahabat-sahabat, Nabi wasiatkan kepada para sahabat, sepanjang kamu hidup jangan kamu tinggalkan 3 amalan. Pertama, puasa yaumul abid, puasa sunat hari putih, kecuali pada hari-hari tasyrik. Kedua, jangan tinggal solat sunat duha paling kurang 2 rakaat setiap hari, Nabi pesan. Dan ketiga, jangan kamu tinggal solat sunat witir paling kurang 1 rakaat setiap kali sebelum kamu tidur. Itu Nabi pesan. Tapi kita witir jumpa belum puasa, masalah tu kan. Jadi tarawih. Kemudian apa lagi? Tadarus. Tadarus mestilah bacaan bersema. Seorang baca, yang lain sema. Kena sabar. Ada orang baca slow, ada orang baca tak betul, kena tegur ni. Itu sebabnya belajar. Ada orang perempuan kadang dalam grup tu dia cakap, akak duduk tepi je, akak baca tak berapa pandai sangat, akak baca merangkak. Orang lain elok bersila, akak merangkak. Kenapa tak baca saya slow, gagak-gagak? Boleh tak duduk tepi? Boleh. Sambil-sambil dia semak orang baca, dia semak sekali dia ikut dalam hati, dia ikut slow-slow, boleh. Tapi dah 5 tahun asyik duduk tepi ni mahal. Belajar. Sekarang guru ada, belajar. Jangan tak belajar. Ustaz-ustaz dekat masjid ni pun semua belajar. Betul. Belajar. Teruk sangat. Kadang dia join tadarus tapi bacaannya teruk, tapi tak ada usaha nak improvekan bacaan dia. Belajar. Ada peluang sekarang ni boleh belajar kan? Belajar. Lepas tu kesian, grup tadarus ni biasanya muka yang sama setiap tahun. Muka yang sama. Cuba tengok. Muka yang sama. Quran tu kalau bercakap lah kau lagi betul lah. Bukannya tak bagus-bagus, cuma tambahlah. Kita join tadarus ni. Tahun ni kerajaan negeri mengumumkan, contohlah dengan ini diumumkan kepada peserta-peserta tadarus, berita baik, kita umumkan insentif keuangan kepada peserta-peserta tadarus yang disahkan oleh pihak masjid dan juga surau yang disenaraikan. Kita akan berikan setiap peserta yang berjaya tadarus 30 malam berturut-turut tanpa gagal, kita akan berikan insentif kewangan sebanyak RM2,500 seorang yang akan di-bank-inkan pada malam 30 Ramadan. Macam kalau macam tu koyak Quran berebut nak mengaji, kau bagi aku pula macam tu lah kan. Tapi Tuhan bagi kita lebih banyak pada itu. Aku tidak menyatakan pahala yang berlipat kali ganda, tapi tidak menyatakan pada satu huruf Allah bagi 10 ganaan pahala. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu sebagai satu huruf, tapi mengatakan alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Tapi kita tak nak lagi banyak Allah bagikan kita. Dan grup tadarus biasa perempuan dalam sana dia berpuluh-puluh grup orang lelaki tu. Yang ramai yang tadarus dekat luar masjid. Di luar masjid yang melayan makanan moral. Dan ditinjau dari luar tu dia nampak orang tadarus kat dalam. Tak ramai orang malam ni mengaji. Mana perginya orang? Wah, dia tanya. Mana yang tanya tu bukan orang. Ada orang. Yang mengaji pula orang. Mengaji dan paling tak tu dah dapat satu muka, 2 muka, jadilah kan. Buat. Kemudian apa? Kemudian pada satu malam ada satu malam yang sangat istimewa. Satu malam sangat istimewa.
Allah bagi, iaitu malam 7 liku. Malam Al-Qadar. Malam 7 liku, orang tua cakap pasang filter biar terang rumah. Oh, malaikat nampak rumah kita. Kau ingat malaikat tu rambut macam kau kan? Malaikat tu tahu siapa beribadah malam tu, tu berlumur-lumur tu. Malam Al-Qadar, Nabi pesan carilah pada 10 malam terakhir, malam yang ganjil. Tapi tak yang ini pada 10 malam tu kita hidup kan, apa susah. 10 malam terakhir takkan satu pun tak kena, betul tak? Dikatakan bermulanya malam Al-Qadar daripada selepas maghrib sampailah sebelum subuh. Jadi lepas maghrib jaga, 10 malam terakhir tu jaga, maghrib, isyak, tarawih, witir, paling tidak kalau dah malas sangat lah. Nah, pagi sebelum sahur tu saya kata tadi, kalau kita nak makan banyak waktu sahur ni, cara ni simple. Bangun pagi awal sikit sebelum nak sahur ni, masuk bilik air, gosok gigi, mandi, segarkan badan, ambil wuduk, solat sunat 2 rakaat, slow relax. Lepas bagi salam, doa, tengoklah perut kita macam mana nak makan. InsyaAllah selera makan tu akan ada. Makan betul-betul. Itu cara dia ya. Malam Al-Qadar, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr ya. Malam Al-Qadar ini lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan malam, 1000 bulan, bersamaan dengan 83.3333 tahun. Umur kita pun belum tentu sampai 80 tahun. Kalau satu malam dengan kita sebabkan satu malam kita bangun, kita at least lah kita semayang sunat 2 rakaat, menyebabkan pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan. Why not? Bak kata rugi kapal kan? Kenapa kita tak ambil? Rugilah kita, tuan-tuan dan puan sekalian ambil, hidupkan malam tu. Orang perempuan paling senang sekali nak dapat Lailatul Qadar. Kenapa pun? Sebab dia bangun sahur paling awal sekali. Biasa perempuan dia bangun, dia siapkan makanan, walaupun dia sedang bercuti, period, bangun siapkan makanan. Ya Allah, aku niatkan masak, niat siapkan, panaskan makanan ni untuk keluarga aku supaya dapat berpuasa. Ya Allah, kerana-Mu ya Allah, mudah-mudahan boleh pahala ibadah, kena pula malam tu malam Al-Qadar. Macam ingat satu syarat, jangan komplain. Bangun mengamuk, baru dia bangun, mengangkatkan bilik, marah lagi, tagak kawan tu marah, jangan jadi pada ada buat mana yang kita boleh buat malam Al-Qadar. Akmal lebih tanzim. Yang ketiga, latihan takwa, qanaah, berpada dengan yang sedikit, jangan membazir bulan Ramadan kan? Yang kita kejar ni ibadah, bukannya makanan. Yang kita kejar ibadah, bukan juadah, ibadah. Kejarlah pahala ibadah sebanyak-banyaknya bulan Ramadan. Sedekah. Sekarang nak tukar duit, tukar kat bank, dapat duit baru. Tukar sikit tak apa. Tukar, kita tukar RM300, dapat 300 keping. Satu hari RM10. RM1 bagi orang, RM1 bagi kali, bagi kat masjid, RM1 buat tukar. Nak bagi duit kat mak, duit raya, bagi bulan Ramadan. Mak, masa 29 Ramadan tu mak, alunglah bank in dah duit kat mak dah. Duit apa? Duit raya awal dia bagi. Bukan apa, pahala bulan Ramadan berlipat kali ganda mak. Oh ya ke? Habis pagi raya tempat air tu, tu susah juga kan? Jadi kena tinggalkan sikit untuk pagi raya macam tu kan? Jadi mana kata bagi pada bulan Ramadan, menyumbang qanaah, sambil kita melakkan pembaziran, bersedekah, bagi bantuan pada orang lain. Orang perempuan boleh buat dulu 10 malam terakhir, lepas dia tarawih witir, kumpul dekat rumah ni, jumpa kat rumah Puan Jamilah ni, bukan nama sebenar, jumpa uzak, dia masak lemon goreng, dia masak tak kongsi duit kita sama, dah siap, backing dapat 50 bungkus, hantar kat balai polis. Malam esok pula nasi goreng jantan. Nasi goreng jantan macam mana? Ada telur. Siap pak, hantar ke hospital. Dapat dia orang sama. Nampak tak? Kemudian hantar pula dekat rumah anak yatim sampai 10 malam terakhir, malam 11 tu. Macam nampak tak? Mana kita tahu, takkan tak kena satu malam.
kan susah. Kita yang menyusahkan. Fikir mesti macam-macam. Tak semestinya. Nampak tak? Yang paling senang sekali, ambil nombor akaun Masjid Bukit Kapar, transfer pada malam, setiap malam sebelum sahur transfer. Takkan tak kena satu malam Qadar. Nampak tak? Akaun Masjid Bukit Kapar, Bank Islam, akaun number 050120333831. Akaun Samsul Bank. Description, doakan saya kaya Umar Steady. Mau singgit kan, sangat mau singgit kan. Tak apalah, online transfer buat setiap malam. Istiqamah. Nabi paling suka umatnya beramal walaupun sedikit tapi berterusan. Itu usaha kan. Qanaah, bersedekah dan ingat. Beringat jangan membazir. Tak, kita patut lagi cerdik. Kita pergi hari betapa. Memanglah faham hari betapa tak boleh baca lagi. Seorang beli roti John, seorang sebatang beli mutabak Singapura, mutabak KL, mutabak Kelang, mutabak Meru, mutabak Jawa, semua beli. Yang seorang beli pecah, yang seorang beli ini. Dah penuh tak meja ni. So esok kurangkan lagi sampailah kita dapat temuan yang sebenar. Bayangkan 17,800 tan makanan yang dibuang setiap hari pada bulan Ramadan. Saya ulang, 17,800 tan makanan yang dibuang setiap hari. 17,800 tan makanan dibuang setiap hari pada bulan Ramadan, bersamaan 534,000 tan sebulan. Bayangkan. Dan lebih daripada separuh yang dibuang itu adalah makanan yang belum pun disentuh. Perangai orang Malaysia ni makan, membuang makanan. Itu sebabnya minta maaf cakap kan? Minta maaf cakap. Kalau pergi bazar Ramadan tu satu hal. Ni buffet Ramadan ni kelana luar ni. Buffet Ramadan tu bukan murah-murah tu. Ada yang mencecah RM180 satu kepala. 200 pun ada dekat hotel yang cocok dia tu, yang bukan tu, hotel mahal lah. Ada hotel mahal kan, sampai kan ada 200 lebih pun ada. Dan habis situ. Tapi kena makan terlalu banyak, sudahnya makanan tu tak habis, ni buang. Yang paling sedih makanan yang belum disentuh. Apa makanan tu senyap, akhirat so makanan tu akan bersuara. Bagi tu bazir. Badak. So qanaah dia takkan buat macam tu. Berpada dengan yang sedikit. Cara makan buffet ni kena ajar Melayu ni. Cara makan buffet, ambil sikit, makan dulu. Tak cukup, ambil lagi, makan. Bukannya ambil banyak-banyak. Ambil banyak-banyak, ambil, letak asap. Dah selesai tu, perjuangan belum selesai. Nampak pula kawan aku dapat kambing, pergi pula pengantu kat balik pintu tu, ada kambing pula belakang pintu tu. Sudahnya tak habis. Berapa banyak kita boleh makan dengan tahap siang perut dah masuk angin ni semua, kita puasa kan. Berapa banyak kan kita boleh makan? Tak banyak pun, sekadaran saja. Okey. Dan yang keempat, yang keempat terakhir yang takwa adalah persediaan untuk hari kebangkitan. Beramallah sebanyak mungkin, kumpulkan amal bersedekah, buat dengan pesat pada bulan Ramadan ni. Sebab inilah kita kena anggap inilah peluang terakhir kita. Tak adalah sempat lagi kita ni. Yang tadi kan Tuan Pengurusi kata ahlan wa sahlan yang Ramadan, yang tak sampai pun 2 minggu lagi kita nak sambut. Ya, tahu ni tuan. Jangan terpedaya dengan muda, sebab mati tak syarat tua. Jangan terpedaya dengan sihat, sebab mati tak syarat sakit. Ada orang nampak elok kan, meninggal pahala dalam tidur meninggal. Tercakik sudu mati. Ada orang ke jalan jatuh dalam lubang, dah tu lubang dalam gila, confirm mati
mati ni. Alam gila lubang. Bomba tadi. Tengok tadi hidup lagi. Dia pun terjaga. Abang hebat bang. Abang jatuh dalam lubang dalam bila bang. Abang hidup lagi hebat bang. Ya ke? Mana lubang tu? Dia tinjau lubang tu langsung mati. Tadi jatuh tak mati. Tengok lubang tu mati. Macam mana tu? Jadi nak cakap apa? Bersedia. Dan Nabi kata orang yang paling cerdik adalah orang yang sedar dia akan mati dan bersedia dengan kematiannya. Kan? Tu ada orang, ada satu hamba Allah ni, dia beli tanah dekat Seremban 5 juta. Dia bina masjid 50 juta. Dia wakaf untuk ayah dia dekat Seremban 2. Dia beli satu tanah lagi dekat Senayan 6.5 juta. Dia bina masjid dengan harga 100 juta. Duit dia siap satu petak lubang kubur untuk dia. Dia kata kalau aku mati besok situ tanam. Bayangkan ada orang sampai tahap tu kan? Seronok tengok orang Islam kaya tu kan, tak salah kan? Seronok macam ni akan masjid ni lupa kan macam ni berlawa masjid tu kan? Jadi kita ada peluang sedekah, kita peluang untuk ibadah banyak-banyak, betul tak? Kan? Sampai masa kita akan mati. Dalam Quran, dalam surah Ali Imran ayat 185 Allah Ta'ala beritahu, dia kata setiap yang hidup pasti akan mati. Pada hari kiamat juga akan disempurnakan balasan buat kalian. Barang siapa yang mengelakkan pada api neraka dan masuk ke syurga, semua orang yang sangat beruntung. Dan ketahuilah sesungguhnya dunia ini hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Itu cerita dia. Jadi pada bulan Ramadan ni jangan tinggal dengan sahur, jangan tinggal. Berbuka puasa seadanya. Buka, jangan tak buka. Kemudian tadarus, join. Kemudian zakat, jangan lupa bayar. Kemudian Lailatul Qadar, kejar Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Lebih baik pada 1000 bulan. So jangan kita tak ribut. Jadi kesimpulannya tuan-tuan, saya faham cara pandangan mata tu, saya faham. Contoh tenung menatap gerak tu, kalau saya teruskan mungkin berlaku malam petaka dan muara kalau saya teruskan tu. Jadi setiap kali saya pandang tu, saya berkali tempat duduk tu, saya faham mesej yang disampaikan, saya faham. Jadi insyaAllah tuan-tuan, yang paling penting kita doa, jangan berhenti. Allah baligna Ramadan tu, minta barik fi Sya'ban wa baligna Ramadan. Kau sampaikan aku pada Ramadan, minta sampaikan pada Ramadan. Sebab Ramadan inilah peluang kita. Ramadan ini peluang kita. Anggaplah ini Ramadan kita yang terakhir. Anggaplah. Kalau kita tahu itu terakhir pun kita buat. Macam contoh kita dah tahu, cakap kalau ikutkan umur Tuhan tinggal dalam 3 bulan je lagi. Apa kita akan buat 3 bulan? Kita tak akan buang masa dah. Macam tu je. Ada orang malam Ramadan, malam nak Ramadan meninggal. Ada. Kalau sehari sebelum nak sempat dia puasa, ya Allah Akbar. Kan? Jadi ambil peluang. Minta Allah Ta'ala, minta pada Allah banyak-banyak. Sebab yang ruginya bukan orang lain, tetap kita. Ramai-ramai imarahkan masjid Ramadan ni dikatakan madrasah Ramadan. Dia kata madrasah, tempat berlatih diri kita untuk menjadi lagi baik lagi. Mencapai kesempurnaan ibadah, ilmu kena ada, ikhlaskan hati, ada perubahan pada tindakan dan perangai jadi lebih baik lagi, dan juga memula dengan niatnya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cukup sekadar itu tuan-tuan sekalian. Mudah-mudahan sebab kata orang macam ini pandang rumah penghulu ke itu okey dari papan. Alang-alang menuntut ilmu sebutir pasir kembangkanlah menjadi intan. Budak-budak membawa kalah nak menjolok berhabangan kalau ada silap dan salah. Dia kata tidak, dijanji jangan.